Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan cuba membuat satu tutorial untuk membina Google Classroom, untuk basic membina Google Classroom. Okay, first sekali kita mesti try tengok kat screen, buka Google Classroom. Google Classroom ni kita boleh type dekat sini, okay, atau jika kita menggunakan email edu, kita automatic boleh masuk ke Google Classroom kita dengan cara mengklik di butang ini yang ada butang 9 ni. Kita klik, kemudian kita akan nampak Classroom di sini. Kalau kita guna email MOE, kita guru, automatic akan ada Google Classroom. Okay, sama ada guna email edu ni, EDD atau MOE, so adalah Google Classroom. Okay, contoh macam mana cara kita nak create, katakan saya tak ada lagi kelas-kelas ni, macam mana kita nak create kelas? Kita add dekat sini, create or join a class. Kita create dekat sini, kemudian kita akan masukkan, kita create kelas lah. Okay, create kelas. Contohlah saya nak masukkan nama kelas saya ni, kelas 1 Arif. Okay, 1 Arif. Okay, kemudian kita letakkan subjek kita, pendidikan Islam. Islam, create. Gitu, senang saja. Untuk section dan room, kalau kita ada banyak kelas, contoh kita mengajar satu tingkatan terus, di kelas kita letakkan tingkatan. Okay, section ni baru kita letakkan kelas apa. Okay, ni bila kita dah cipta satu kelas, kita boleh ubah lah. Contoh foto atau theme ni kita nak ubah kepada yang lain, itu bergantung kepada masing-masing punya kreativiti lah. Boleh create sendiri, cipta image ni, atau ambil yang dia dah sediakan di sini. Okay, so contohlah kan, kita nak ambil yang bentuk dia macam mana, bentuk macam ni kita suka, so kita cuma select lah the theme, ataupun kita boleh upload kita gambar sendiri yang kita nak, dan kita nak letak dalam ni, tak ada masalah sama ada kita nak upload ikut theme dia atau upload foto. Contohlah cikgu nak letak gambar cikgu sendiri kat sini, so cikgu buat upload foto. Baik, next. Selepas itu, perkara pertama yang cikgu perlu tahu dalam Google Classroom ni, kita boleh memberi kerja rumah kepada pelajar. Bagaimana cara kita, dan kita boleh berkomunikasi dengan pelajar. Untuk berkomunikasi dengan pelajar, cikgu boleh tengok dekat stream. Okay, di stream ini, cikgu boleh letakkan apa-apa sajalah announcement. Contoh, cikgu kata kat pelajar, untuk isi kehadiran kelas ke apa ke, okay, dekat announcement ni. Step nombor 2, selepas kita create Google Classroom ni, kita kena ada ajar dalam Google Classroom. So macam mana kita nak add people? Sini ada lambang invite student. So kita invite student lah. Bagaimana kita nak invite student? Sama ada kita type email dia, atau kita copy link ni, dan kita hantar kepada mereka, minta mereka join. Okay, kalau kita dah ada email, kita cuma copy paste kat sini dan kita invite lah. Kemudian classwork kita boleh membina assignment kepada pelajar. Contohnya sekarang tak ada assignment lagi, kita create lah assignment. Kita boleh buat quiz, question, material, macam-macam kita boleh buat. Nanti kita akan belajar satu persatu. Sekarang hari ni cuma secara keseluruhannya apa yang boleh dibuat di sini. Contoh kita create assignment. Jadi kita create assignment, kita letakkanlah title kepada assignment kita dan apa benda yang kita nak dalam assignment ni. Okay, contoh yang saya pernah buat dekat kelas 1C ni, kita dah buat classwork, kita dah buat assignment. Okay, classwork kita dah create assignment. So assignment saya nama dia tugasan 1. Tugasan 1 tajuk yang pertama. So apa dia tugasannya? Saya dah buat dekat sini, dia punya tu hafal surah Al-Baqarah. Dalam masa yang sama, kita boleh letakkan rubrik, iaitu kriteria untuk memberi markah kepada pelajar. Saya akan ajarkan step by step bagaimana untuk membuat tugasan dan rubrik ini. Tapi hari ini kita cuma overall dulu apa yang ada di dalam Google Classroom. Okay, contoh kita letakkan surah itu. Ini contohnya saya minta mereka menghafal surah Al-Baqarah. Jadi saya letakkan surah Al-Baqarah di sini, dan mereka boleh melihat surah ini
dalam masa yang sama mereka boleh membuat kelas komen. Contoh mereka dah siap, dah siap. Okey, begitu. Okey, di sini kita ada satu turn in, 2 assign, 29 grade. Apa maksud dia? Turn in ni maksudnya pelajar yang dah menghantar tugasan kita. Contoh kita suruh dia hantar sebelum daripada tarikh. Kita letakkan tarikh dah kan. Jadi dia turn in late, dia lambat hantar. Nanti kita akan belajar setting macam mana nak setting untuk date dengan point. Okay, jadi macam mana kita nak bagi markah kat dia? Contoh dia lewat, kita dah letak kriteria. Orang yang lewat hantar, kita kena bagi 80 markah contoh kan. Kita bagilah markah pada dia. So, macam mana kita nak gradekan dia? Ni kan, kita return saja. Return. Okay, jadi bila kita return, kita boleh bagi message dekat dia. Contohnya kita nak kata kat dia terbaik. Okay, terbaik. So, dia naik terbaik, kita return. Bila kita return, pelajar ni nanti dia akan dapat private message daripada kita bahawa dia adalah dia dapat message lah yang terbaik ni. Okay, dalam masa yang sama kita boleh memberi markah kepada pelajar secara keseluruhan. Bagaimana? Kita cuma macam kita klik all student, lepas tu kita return work dia. Itu adalah untuk berikan markah kepada pelajar. Okay, ni adalah rubrik markah dia. Maksudnya kalau betul kita bagi pada 100 markah. Sederhana macam mana bacaan dia. Tak menghantar bacaan langsung, kosong markah contohlah. So cikgu boleh bagi markah kepada mereka. Nanti kita akan belajar setting, bagaimana setting untuk memberi markah, dan juga bagaimana setting untuk mendapatkan cara untuk kita buat assignment kepada pelajar. Okay, setakat ini dulu daripada saya. Sekian, terima kasih.